Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe dekat channel aku. Dan kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe dekat channel kami, Increase World. Dan macam biasa, jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Dan tak lupa juga kepada yang dekat Facebook yang dah share aku punya video, terima kasih banyak-banyak. So aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan, dan semoga dihindarilah daripada penyakit COVID-19 ni. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kali ni video aku bawakan cerita pasal kanibal. Kanibal ni kalau bahasa mudahnya kita nak faham, dia adalah satu spesies yang makan spesies dia sendiri untuk kelangsungan hidup ataupun untuk apa-apa je lah. Aku tak tahu pasal korang, tapi pada aku still boleh accept lah kalau yang jenis diorang ni jadi kanibal disebabkan keadaan yang terdesak, macam diorang dah tak ada makanan langsung pada masa tu, ataupun hanyut kat tengah laut, atau benda-benda yang seumpamanya lah. Cuma aku tak dapat nak faham yang jenis dia lahir macam kita, normal, dan membesar macam kita, suasana macam kita, tapi sampai satu masa dia tiba-tiba rasa macam nak makan daging manusia. Tak tahu kan. Dan dalam kebanyakan kes, orang sekeliling dia orang ni tak pernah perasan pun yang dia orang ni kanibal. Pendek kata, dia orang nampak dia macam orang biasa je. Dan kes yang aku nak ceritakan kali ni adalah kes yang aku rasa paling aku tak jangka yang dia ni kanibal. So tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada bulan Mac tahun 2015, rumah Tamara Samsonova ni seorang warga negara Rusia yang berusia 68 tahun. Dia tinggal seorang diri. So rumah Tamara ni dia tengah buat renovation lah, full renovation. So mendengarkan berita ni, kawan Tamara ni iaitu Valentina Ulanova, berusia 79 tahun, tinggal di apartmen yang sama. Dia pergi jumpa Tamara, Tam. Dan untuk keseluruhan cerita ni, aku akan panggil Tamara ni Tam sebab aku susah sikit lah nak sebut Tamara. So Valentina Ulanova ni pergi jumpa Tam dan dia offer rumah dia untuk Tamara ni, untuk Tam ni tumpang. Sebab dia cakap macam, yelah macam mesti kau tak selesa kan, sebab yelah nak rumah tengah renovate, kau nak tidur dengan sepah-sepah macam tu. So tanpa melepaskan peluang, Tam bila dengar dia offer ni, dia terus macam okey kat tu. Sebab semalam tidur bangun pagi tadi, aku nak buat breakfast, aku bangun-bangun, aku pecahkan telur guna gergaji besi dah. Dan sebaik saja pindah masuk ke rumah Valentina ni, Tam dia terus dia buat kerja-kerja rumah, macam mengemas, basuh baju, basuh pinggan. Dan even tiap-tiap kali pada waktu makan, Tam ni dia akan masakkan untuk Valentina lah, sebab dia tak mampu untuk nak bayar apa-apa sewa dekat Valentina. So ini adalah cara dia nak menunjukkan rasa terima kasih dia lah dekat Valentina ni. So Valentina pun okey, happy. Dan selepas selang beberapa minggu, akhirnya rumah Tam ni pun siap. Tapi malangnya, Tam ni dia dah mula rasa seronok pula tinggal dengan Valentina ni. So dia pergi jumpa Valentina dan dia cakap, Valentina, boleh tak aku nak stay lama sikit ke rumah kau? Sebab yelah kat rumah aku pun walaupun dah siap, tapi bosan lah seorang-seorang kan, orang tua-tua. Dan Valentina walaupun pada mulanya dia agak berat hati, dia macam dia lebih selesa tinggal seorang kan, tapi mungkin dia fikir masa tu, mungkin dia fikir yang okey lah kot, ada juga orang buat kerja-kerja rumah apa semua. So dengan berat hati, Valentina pun cakap, okey lah, boleh lah, tinggal lah sikit masa lagi, tak apa kot. Dan selang beberapa bulan selepas tu, Tam ni masih tak menunjukkan tanda-tanda yang dia nak akan balik langsung dalam masa terdekat ni. So Valentina dia fikir macam benda ni dah tak boleh jadi ni. So dia pergi terus terang, dia jumpa Tam. Dan dia cakap, yang Tam, aku rasa kau dah kena balik kot, sebab dah lama sangat dah kau kat rumah aku ni. Dan jawapan Tam adalah, tak nak, aku tak nak balik, aku nak stay sini. So Valentina dia terkejut, dia cakap, mana boleh, kau ini rumah aku, kau ada rumah kau, so kau kena balik rumah kau. Dan Tam tetap juga tak nak. Dan benda ni buatkan dia orang berdua ni gaduh besar. Tapi pada akhirnya Tam masih lagi stay dekat rumah Valentina ni. Maksudnya Valentina tak berjaya nak menghalau Tam ni keluar. Dan selang beberapa hari daripada kejadian tu, dia orang ni
tak bercakap lah, senang kata dia orang tak bertegur antara satu sama lain. Walaupun Tem masih lagi tinggal dekat rumah Valentina, tapi akhirnya pada satu hari kebisuan tu pecah juga. Dia orang bertengkar balik, dan kali ni dia orang bertekak pasal gelas kotor. Ya, gelas kotor. Kiranya macam dia orang bertekak yang siapa yang patut basuh gelas ni. Ni gelas engkau ke? Siapa ni hari ni siapa basuh, macam tu lah. So dia orang bertekak dekat. Dan isu Tem ni tak nak balik dibangkitkan semula. So Valentina ni macam cakap, kau tu dah kena balik dah, kau tak boleh kat sini, ni rumah aku. Dan Tem cakap, aku tak nak balik, aku suka tinggal kat sini. Dan akhirnya Valentina macam cakap, tak, kau lagi nak bising siapa nak kena basuh gelas. Kau pun kat rumah aku sekarang, kau pergi balik basuh rumah gelas rumah kau lah. Macam tu lah kot mungkinnya kan, aku tak mahu sikit. Dan akhirnya lepas pada kejadian tu, Tem ni dia macam, mungkin dia tersedar salah dia. So dia just macam, okey, aku mengaku aku salah. Aku mungkin dah kena balik kot, aku selesa sangat kat sini. So aku akan balik, bagi aku sehari dua lagi, dan aku akan balik, aku minta maaf. So Valentina yang dengar Tem ni cakap macam tu, dia terus macam happy. So automatik ketegangan antara dia orang berdua ni terus drop. So okey balik, dan malah Tem dia siap offer untuk masakkan makanan kegemaran Valentina ni. Sebab dia dah cakap, ni dah hari-hari last aku, so aku nak masak makanan favourite kau lah. So kau lepak ni jap, aku nak keluar pergi beli bahan-bahan makanan. So petangnya tu Tem dia keluar pergi beli barang-barang yang untuk nak masak. Dia beli salad, aku tak tahu salad masak apa, tapi salad lah. Dan on the way balik pada tu, dia singgah dekat farmasi dan beli sepapan ubat tidur yang paling kuat yang ada dekat farmasi tu. So bila dia sampai rumah, dia terus hidupkan api, dia masak, dan dia hancurkan hampir ke semua pil yang ada dekat pil yang ada tu, yang dia beli ubat tidur tu dia hancurkan, dan dia masukkan semua tu dalam pinggan yang dia nak hidang untuk Valentina. Dan Valentina yang tengah lapar masa tu, tanpa syak apa-apa, terus ambil pinggan tu dan habiskan semua yang ada dalam pinggan dia. So Tem yang nampak Valentina dah makan ni, so dia macam okey, dia terus masuk bilik dia, dia tidur. Dan selang beberapa jam kemudian, pada lebih kurang pukul 2 pagi, Tem dia turun balik, dia pergi kat dapur dan dia nampak Valentina tengah terbaring atas lantai. So dia pergi cek, dan dia agak kecewa sebab Valentina masih lagi bernafas. So sebab dia harap, Tem ni harapkan yang Valentina ni akan terus mati, so dia tak payah buat kerja banyak sangat. Tapi benda tu tak ada masalah. Dia ambil gergaji besi yang dia pinjam dekat jiran dia tadi, siang tadi. So dia terus menggergaji leher Valentina ni hidup-hidup sampai putus. So lepas kepala Valentina ni dah putus, dia masukkan dalam perut belanga besar tu, letak air masak, dia masak dekat atas dapur. Dan dia terus potong bahagian badan Valentina yang lain-lain. Tapi dia sangat berhati-hati masa nak keluarkan paru-paru Valentina ni, sebab sebenarnya makanan kegemaran Tem ni adalah paru-paru manusia. Ya, makanan kegemaran dia adalah paru-paru manusia. So selepas dia dah berjaya keluarkan paru-paru tu, dia letak dalam bekas periuk lain, dia masak juga. Dan badan-badan Valentina yang lain dia terus gaji seberapa kecil yang boleh, dan dia masukkan dalam beg plastik yang berasingan, plastik besar. Dan dia terus buang dekat tasik yang berhampiran dekat rumah dia orang tu lah. Dan semua ni nanti korang akan dapat tengok dalam video yang rakaman CCTV lah dekat akhir video aku ni. So, dan kalau korang dapat tengok dalam video tu, periuk belanga yang last kali yang Tem bawa tu, dalam tu berisi kepala Valentina, ataupun sisa kepala Valentina lah. Sebab lepas dia selesai makan kepala Valentina, kawan dia tu, so dia letak balik dalam periuk tu dan dia pergi buang. Tapi malangnya, bahagian buntut dan peha Valentina ni agak berat untuk dia nak pergi buang dekat tasik. Sebab tasik tu agak jauh, tak jauh sangat tapi ada jarak lah sekarang kan. So dia tak larat, orang tua. So dia just buang dekat semak belakang apartmen diorang tu je. 4 hari kemudian, sepasang kekasih yang tinggal di apartmen yang sama dengan Tem dan juga Valentina ni tengah bawa anjing dia orang berjalan-jalan. So masa tengah berjalan-jalan tu, anjing dia orang ni tiba-tiba lari pergi dekat satu beg dekat belakang semak tu, warna hitam. Dan anjing tu terus hidu-hidu beg tu, dia macam nak buka beg tu.
So tuan anjing ni cuba panggil balik anjing dia, macam, boy, come on. Tapi anjing ni tak nak, dia tak berjaya panggil juga anjing dia ni. So dia just dia orang pergi dekat beg tu, dan dia orang tengok beg tu macam pelik juga kot. So dia orang buka beg tu, dan serta-merta dia orang dapat nampak baju perempuan yang penuh dengan darah lah. Itu adalah baju Valentina. Dan polis pun terus dipanggil, dan lepas polis dapat tahu baju siapa, dia orang terus pergi ke apartmen Valentina. Dan pihak polis agak terkejut bila dia orang nampak yang Tam yang jawab pintu Valentina ni, sebab dia orang difahamkan yang Valentina tinggal seorang. Tapi polis mula-mulanya dia orang macam, puan duduk jap, kita orang ada berita sedih untuk puan. Sebenarnya kita orang dah jumpa mayat kawan puan dekat tasik belakang ni semua, dan dekat semak tu. So harap puan sabarlah. Dan Tam, dia tak ada muka risau, tak cemas, tak sedih, tak apa. Dia tak menunjukkan reaksi apa-apa langsung pun. Polis cakap, kita orang terpaksa geledah rumah ni untuk nak cari apa-apa bukti. Dan pada masa tu polis masih lagi tak syak pun yang Tam ni pelaku dia. Tapi Tam pun tak boleh cakap. Dia macam, okay, check lah, tak apa, duduk situ dan keseluruhan tempat kejadian tak diusik pun oleh Tam ni. Ataupun usik mungkin yang dia nak usik je lah, yang dia nak makan semua tu, paru-paru tu. Sisa paru-paru tu ada lagi dalam peti ais lah, disimpan untuk nak makan bila aku tak tahu. So bila polis cek je tempat ni, tak lama pun lah polis terus jumpa gergaji tu, darah merata-rata. Dan penemuan yang paling mengejutkan adalah sebuah buku ilmu hitam yang ajar cara-cara nak buat ritual tertentu menggunakan organ badan manusia yang sebenar. Dan dekat buku ilmu hitam tu, polis jumpa juga diary si Tam ni. Dan dalam diary tu, bila polis baca, polis agak terkejut sebenarnya, sebab kat dalam tu Tam tulis macam mana dia dah bunuh 14 lagi mangsa dia sebelum ni, dan macam mana dia makan selama lebih 20 tahun. So maksudnya Tam ni adalah pembunuh bersihri. Dan sebab itulah dia asyik bunuh orang tu untuk nak ambil anggota badan manusia ni, untuk dia nak buat ritual-ritual ilmu hitam ni. Tapi kau jangan silap, dalam buku ilmu hitam tu tak ada pun suruh kita makan badan manusia tu untuk nak buat ritual tu. Dan bila polis tanya macam, kenapa kau makan daging diorang, sebab dekat sini tak ada betul makan. Dan jawapan Tam macam biasa, dengan tenang hati dia macam, oh, yang pasal makan tu aku suka saja je, aku suka makan sebab sedap kan, nak lagi bahagian paru-paru manusia. Dan kalau korang tertanya-tanya kenapa Tam ni macam senang hati sekali, sebenarnya dia bukan senang hati dekat situ je. Dia, masa polis nak tangkap dia ditangkap lah kan, of course. Masa polis nak tangkap dia pun, dia just macam mengaku terus. Dia tak ada cakap tak ada pun. Dia macam, oh, okey je, aku yang bunuh, aku yang makan dia. Dan dia masa sepanjang perbicaraan Tam ni, Tamara Samsonova ni, korang dapat tengok nanti, ada juga klip video dia pendek sikit, yang dia seolah-olah macam dia superstar. Dia lambai-lambai dekat wartawan. Ada satu masa tu dia siap bagi flying kiss lagi, dia borak-borak. So, dan dia siap cakap dekat hakim yang, Tuan Hakim, bagilah hukuman lama sikit kat saya, takut nanti kan dia hidup lagi ke tempat keluar ke, dia akan buat lagi macam tu. Sebab dia memang berharap akan mati dalam penjara lah. Dia memang niat dia macam tu. So mungkin sebab itulah dia tak takut langsung masuk polis datang jumpa dia. Dia memang dah jangka dah satu hari nanti benda ni akan jadi. Dia dah puas takut buat jenayah dia selama lebih 20 tahun tu. Dan Tamara Samsonova dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebab dia tak boleh digantung apa kan, sebab dia warga emas. Dan dia masih lagi hidup sampai ke hari ini menjalani hukuman penjara dia. So itu sahaja daripada aku untuk kali ini. Macam mana dengan korang? Korang ada tak keinginan untuk nak makan daging manusia tu? Kalau ada, jangan komen kat bawah. Korang pergi komen ke tempat lain. Ataupun lagi elok, korang janganlah makan daging manusia. Banyak lagi daging-daging lain yang boleh makan. Dan itu sahaja daripada aku untuk kali ini. Aku tinggalkan korang dengan video rakaman CCTV dan juga perbicaraan Tamara Samsonova ni. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.